Berapa kolam PAS nak main? PAS sedang berusaha merayu untuk bersama kembali dengan UMNO yang telah memberi kata dua kepada parti itu kerana menduakannya dengan hubungan curang 2 kolam bersama bersatu, kata Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamaru Bahrin Shah. Menurut beliau, ahli UMNO yang amat terluka atas kecurangan PAS menyoal apakah parti itu kebal daripada dosa apabila bermain cinta 2 kolam sekarang. Sementara dahulu meniup kebencian menjatuhkan hukum kafir kepada ahli UMNO pada tahun 1981. Raja Kamaru dipercayai merujuk kepada ucapan Tan Sri Abdul Hadi Awang di Bangor Pradong yang dikenali sebagai Amanat Hadi. Adakah begitu mudah berlaku curang sekali lagi pada suami UMNO sekarang dengan bersekedudukan dengan bersatu tanpa meminta maaf dosa lama, iaitu tentang Amanat Haji Hadi dalam isu kafir ke atas UMNO dahulu? Adakah begitu mudah PAS menghapuskan dosa lamanya tanpa meminta maaf kepada UMNO dengan hanya memadam Amanat Haji Hadi dari portal JAKIM setelah menjadi kerajaan dan menjadi Menteri Agama? Soalnya, Raja Kamaru berkata ramai hairan bagaimana Amanat Hadi yang ditetapkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai ajaran sesat telah hilang dipadam begitu sahaja dari portal tersebut. Beliau juga menempelak pimpinan PAS yang kluk-klek khususnya Abdul Hadi dan Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin. Kini keluar pula tuduhan baru ahli Pakatan Harapan tidak beriman walaupun ramai kami dalam PH beragama Islam. Presiden PAS Haji Hadi menuduh kami dalam PH sebagai tidak beriman dan UMNO pula kafir. Sementara Mursyidul Ampas Hashim Jassin pula menyeru semua parti majoriti orang Islam bersatu dengan PAS. Tidak hairanlah UMNO Terengganu memutuskan untuk bergerak solo bagi menjatuhkan PAS di Terengganu, sindirnya. Dalam pada itu, pengerusi DAP Lim Guan Eng pula membidas Hashim kerana memperkokoh pendekatan eksklusif perkauman dan ekstremis parti itu dalam menganggap bukan Islam sebagai musuh. Guan Eng merujuk kepada petikan kenyataan Hashim dalam Malaysia Kini pada 27 September bahawa PAS bersedia untuk berunding dengan bukan Islam yang mesti bersetuju terlebih dahulu dengan mengutamakan agenda perpaduan ummah. Orang bukan Islam tidak seharusnya direndahkan tetapi diterima secara inklusif oleh mana-mana parti politik yang bertanggungjawab ingin menyatukan negara. PAS perlu diingatkan bahawa bukan Islam adalah warga negara Malaysia dan bukan penentang politik PAS. Bagaimanapun, dengan menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan orang bukan Islam, PAS nampaknya menjadikan mereka sebagai musuh politik, ujar Guan Eng. Beliau berkata kenyataan sedemikian konsisten dengan permusuhan terbuka dan penghinaan terhadap hak dan maruah orang bukan Islam yang diutarakan oleh Abdul Hadi yang menyalahkan bukan Islam dan bukan Bumiputera sebagai punca segala rasuah. Abdul Hadi tidak malu mencari sokongan bukan Islam untuk PAS, tempelak Guan Eng. Menurut Guan Eng, Datuk Dr. Muhammad Algus Yusof melabelkan 3 Menteri PAS sebagai tidak cekap dan prestasi PAS lemah dalam mentadbir negerinya. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad menyifatkan Menteri PAS sebagai menteri berkualiti rendah, menteri cap ayam yang mengheret kerajaan dengan ketidakcekapan mereka. PAS cuba menutup ketidakcekapan mereka dengan mengeksploitasi sentimen perkauman dan ekstremis. Bergantung pada perkauman adalah ketidakcekapan. Seperti mana rasuah buta warna, begitu juga kecekapan, tegas Guan Eng. Demikian PAS yang cuba bermain di pelbagai kolam kerana terdesak untuk mengekalkan kuasa yang didapati secara tebuk atap pada Februari 2020 lalu. Kalau Ahli Amanah dan UMNO PAS label kafir, apa yang ada lagi bagi penyokong parti-parti politik bukan Islam dalam kerajaan seperti MCA, MIC, GPS dari Sarawak dan GRS dari Sabah? Subahatlah dengan ekstremisme PAS dan kalian akan terus dihina. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.